Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita makan lagi insyaAllah. Semangat nanti insyaAllah ke-8. Jadi tak ada orang ngantuk insyaAllah. Jadi siapa boleh buka masa, kita sambung solat kita yang kedua pada hari ini. Dan jumpalah Ustaz Nafiah untuk yang darah dia dan segala hormat ini di sini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Jadi kita sambung balik berkenaan dengan perempuan mustahadah, yang mana sebelum daripada kita bincang secara lebih terperinci, jadi kita sebut dulu istilah-istilah yang digunakan dalam perbincangan ini agar mudah untuk kita membuat pembahagian selepas daripada ini. Yang pertama sekali, kalimah yang digunakan ataupun istilah yang digunakan dalam perbincangan perempuan mustahadah adalah mubtadaah. Mubtadaah ia memberi maksud perempuan yang kali pertama datang dari haid. Maka itu makna mubtadaah. Manakala mu'tadah ia memberi maksud perempuan yang pernah dah datang haid walaupun sekali sebelum daripada ni. Bulan ni orang puang ni darah dia keluar melepasi 15 hari tanpa berhenti. Kalau kali pertama dia keluar darah gini, sebelum ni tak pernah pun keluar darah. Ni kali pertama keluar darah haid. Sebelum ni tak pernah. Tiba-tiba ketika kali pertama keluar, darah melepasi hari yang ke-15 sampai ke hari yang ke-16 tanpa berhenti, maka kata ulama, perempuan ini adalah perempuan mustahadah. Yang mubtadaah kali pertama. Yang keduanya, perempuan ni sebelum ni pernah datang dah haid. Okey, sebelum ni okey. Masuk bulan ni 15, 16 mari lagi. 16 mari lagi. 17 mari lagi. 18 mari lagi. Sebagai contoh. Maka kata ulama, perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mustahadah mu'tadah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana cuba bagi hujah yang patut diketahui ketika mana orang itu berhadapan dengan kajian perubatan. Dan begitu juga orang yang melalui kajian perubatan, dia perlu kena mengetahui hujah ini. Kalau seorang perempuan dia keluar darah 2 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, adakah dalam tempoh 3 bulan berturut-turut gugur segala kewajipan sembahyang? Adakah 3 bulan tu gugur segala kewajipan sembahyang? Tak. Sepakat ulama kata tak. Okey, boleh faham? Kalau orang puang tu keluar darah dah berhenti selama 90 hari. Yang pertama sekali, kita bagi hukum dulu. Sepakat ulama mengatakan perempuan tu tidak gugur ke semua sembahyang dia. Kerana pernah berlaku di zaman Rasulullah, sahabiah beberapa bulan keluar sembahyang, ditanya Rasulullah. Rasulullah kata tak gugur sembahyang. Jadi sekarang ni maksudnya dalam tempoh tu perlu kena sembahyang dan ada tempat tidak boleh nak sembahyang. Lepas tu apakah ukuran dia? Ukuran dia macam mana? Mana tempat orang yang boleh sembahyang, mana tempat orang yang tak boleh sembahyang? Perlu kita kena tahu ukuran. Ukuran inilah yang dibincangkan oleh ulama fiqh. Ketika kita bincang berkenaan dengan hukum perempuan yang ada darah istihadah, manakah haid dia, manakah darah istihadah dia, adalah untuk kita meletakkan perbatasan di manakah tempat yang wajib dia sembahyang, di manakah tempat yang tidak boleh dia sembahyang. Okey, boleh faham? Kalau tidak ada ukuran, macam mana kita nak tahu dia bila wajib dia sembahyang, bila yang tak boleh dia sembahyang? Sedangkan sepakat ulama mengatakan tidak gugur kewajipan sembahyang dalam tempoh tersebut.
Ada tempat yang wajib dia kena sembahyang berpandukan kepada hadis yang pernah berlaku kepada sahabiat. Rasul kamu tak boleh tinggal sembahyang, mesti kena sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu mu'tadah. Yang ketiganya mumayyizah. Mumayyizah maksud dia mumayyizah perempuan yang dapat membezakan sifat darah. Dan sifat darah kita cerita dah tadi. Warna, pekat cair, bau. Yang keempatnya ghairu mumayyizah. Ghairu bahasa Arab makna tidak. Tidak dapat membezakan sifat darah. Maksud tidak dapat membezakan sifat darah adalah darah keluar daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-16 dengan satu sifat. Itu dipanggil ghairu mumayyizah. Okey, kita tengok perempuan mubtadaah dia ada dua. Ada mubtadaah mumayyizah satu, ada mubtadaah ghairu mumayyizah dua. Mu'tadah, ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi 4 dah situ. 4 dah, tinggal lagi 3. Nanti kita akan bincang benda lagi 3. Yang 3 lagi adalah pecahan daripada mu'tadah ghairu mumayyizah. Dia mu'tadah ghairu mumayyizah, dia terbahagi kepada 4. Okey, kita ada benda. Kita ada mubtadaah, perempuan kali pertama datang darah melepasi 15 hari. Mumayyizah, dia dapat membezakan sifat darah. Itu yang pertama. Yang keduanya mubtadaah ghairu mumayyizah, perempuan yang kali pertama datang darah melepasi 15 hari. Ghairu mumayyizah, dia tidak dapat membezakan sifat darah. Maksudnya hari pertama sampai hari yang ke-16 satu sifat saja darah. 2. Yang ketiga mu'tadah, perempuan yang pernah dah datang darah sebelum daripada ni, biasa je, tapi bulan ni je darah dia melepasi 15 hari dan dia dapat membezakan sifat darah, tu dipanggil mu'tadah mumayyizah. Yang keempatnya mu'tadah ghairu mumayyizah, dia sebelum ni memang pernah dah datang haid biasa je, ni bulan ni bermasalah lebih daripada 15 hari dan dia tidak dapat membezakan sifat darah. Okey, 4. Hak 3 lagi adalah pecahan daripada mu'tadah ghairu mumayyizah. Pecahan daripada mu'tadah ghairu mumayyizah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, okey, kita tengok gambaran pertama, nama dia mubtadaah mumayyizah, perempuan kali pertama keluar darah dan dapat membezakannya. Yang dimaksud dengan mubtadaah ialah perempuan yang pertama kali datang darah dan sebelum ini tidak pernah didatangi darah haid. Kali pertama je. Ni kali pertama, sebelum ni tak pernah lagi datang haid. Manakala makna mumayyizah pula ialah perempuan yang melihat darah atas 2 sifat, iaitu sifat kuat dan sifat lemah. Seperti darah berwarna merah dan darah berwarna hitam. Hitam lebih kuat daripada merah. Hukum dia lagu mana hukum? Ini hukum mubtadaah mumayyizah. Darah yang sifatnya kuat itu ialah darah haid, manakala darah yang sifatnya lemah itu ialah darah istihadah. Okey, selesai. Tengok. Okey, yang kita bincang sekarang ni adalah kategori mubtadaah kali pertama datang darah, mumayyizah, dia dapat membezakan sifat darah. Katakanlah seorang perempuan ni umur dia 11 tahun keluar darah sehingga hari yang ke-16. Jadi bermakna hari yang ke-16 baru dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Okey, boleh faham? Lepas tu dia mumayyizah, dia dapat membezakan sifat darah, ada sifat kuat, ada sifat lemah. Katakanlah hari yang pertama sehingga hari yang ke-7 warna hitam. Manakala hari yang ke-8 sehingga hari yang ke-16 warna merah. Maka hukum dia adalah darah yang kuat haid, darah yang lemah adalah istihadah. Okey, boleh faham? Haid dia berapa hari? Haid dia berapa hari? 7. Hari yang ke-8 hingga hari yang ke-16 adalah istihadah. Okey, boleh faham kan? Baik. Selesai. Cuma kita pergi kepada
praktikal. Gana. Orang puang. Keluar darah. Boleh tak dia semayang? Tak boleh. Hari pertama tak boleh semayang, hari kedua tak boleh semayang, hari ketiga tak boleh semayang, hari keempat tak boleh semayang, 5 tak boleh semayang, 6 tak boleh, 7 tak boleh. Sebab pada zahirnya darah tersebut adalah darah haid. Kerana ia belum melepasi 15 hari. Dan dia mengharapkan darah itu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16. Tu. Tiba-tiba hari ke-8 darah merah, dah boleh semayang lagi. Sebab dia? Sebab masih lagi ada sifat darah haid. Belum lagi melepasi 15 hari. Dan ada kemungkinan dia mengharapkan darah ni berhenti pada hari yang sebelum hari yang ke-16. 8 dia tak semayang, 9 dia tak semayang, 10 dia tak semayang. Tak semayang sampai 15, 16 ada lagi. Allah dia jantung duk mana 16 ada lagi ni. Okey, kata ulama pada hari yang ke-16 barulah dia tahu bahawasanya dia mempunyai darah istihadah. Maka dia kena tengok balik belakang. Tengok belakang. Tak apa. Ni bukan malang tengok belakang, tak apa. Kalau malang takut kat tu. Jadi tengok belakang. Tengok belakang mula. Oh, jadi darah ni ada dua sifat. Ada sifat yang kuat dan ada sifat yang lemah. Maka sifat yang kuat itu adalah haid, manakala sifat yang lemah itu adalah istihadah. Kita boleh faham? Jadi haid dia 7 hari. Hari yang ke-8 sampai ke hari yang ke-16 adalah istihadah. Jadi bermakna, kalau tadi soalan tadi, adakah wajib dia kena qada balik? Ya, wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan pada hari yang ke-8 hingga hari yang ke-15. Jadi masuk hari yang ke-16 dia kena mandi wajib. Dia kena baruk kemaluan dia untuk mengelak daripada darah keluar. Dia kena ambil wudu, masuk waktu dia kena sembahyang. Namun lepas tu dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan bermula pada hari yang ke-8 hingga pada hari yang ke-15. Dia kena qada balik. Dan nak qada bila? Tak ada masalah, yang wajib qada. Manakala segera kepada qada tidak diwajibkan. Setiap sembahyang yang ditinggal kerana ada keuzuran tidak wajib segera qada. Hak yang wajib segera qada adalah ketika tidak ada keuzuran. Di antara keuzurannya kerana dia tidak mengetahui. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Jelas? Satu. Bulan berikutnya, okey, ni bulan pertama. Masuk bulan kedua. Bulan kedua dia ada 3 kemungkinan. Tengok ada berapa kemungkinan? 3. Kemungkinan yang pertama adalah, kalau kira bukan 3 kemungkinan, lebih daripada 3 kemungkinan. Tapi kita sebut sesa. Yang pertama, masuk bulan berikutnya, hari pertama darah hitam. Hari kedua hitam. Sampai hari ke-7 hitam. Hari ke-8 merah. 9 merah. Okey, soalannya, ketika pada bulan kedua, ni bulan pertama, bulan kedua kat lagi, adakah dia kena tunggu sampai ke hari yang ke-16 juga barulah boleh dia mandi wajib? Ataupun pada hari yang ke-8 wajib dah dia mandi wajib? Hari yang ke-8 wajib dah dia mandi wajib. Sebab dia berpandukan kepada bulan lepas, bahawasanya hari yang ke-8 adalah istihadah. Betul tak gitu? Maksudnya ada dah bukti, benda yang menguatkan hari yang ke-8 istihadah. Sebab pada bulan lepas hari ke-8 istihadah, darah merah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Maka dia semayang tak? Dia semayang. Semayang tak? Dia semayang. Dia pun puasa. Sebab darah istihadah. Okey, keadaan dia mungkin berlaku dua. Yang pertama, sama macam bulan lepas gak. Hari yang ke-16 masih lagi ada darah. Okey, selesai. Sama macam bulan lepas. Okey, dia ada satu lagi kemungkinan yang mungkin berlaku. Tiba-tiba hak yang bulan kedua, dia saat ni tu semayang puasa semayang puasa, hari yang ke-10 darah berhenti. Hari ke-10 mari lagi katakanlah mari lagi hari ke-10, hari ke-11 tak ada dah darah, hari ke-11 pula dah. Tu dia. Tak ada darah sampai hari yang ke-16. Jadi bermakna pada bulan ni ada dah istihadah.
Tak ada. Sebab istihadah ketika mana melepasi 15 hari. Jadi bermakna sembahyang yang dia sembahyang dalam tempoh ini tidak sah. Ternyata lepas daripada itu baru dia sedar tempoh itu adalah tempoh haid. Wajib dia qada balik, dah wajib qada. Boleh? Puasa hak yang dia berpuasa sah ke tak? Sah ke tak? Tidak sah. Wajib dia qada balik, wajib dengan kesepakatan ulama. Wajib dia kena qada mula puasa tu. Sebab puasa hak yang dia lakukan ketika dia keluar darah haid. Sedangkan di antara syarat sah puasa adalah suci daripada haid. Dah apa dia puasa? Dia puasa sebab pada zahir berpandukan kepada bulan lepas bahawasanya ingat hak tu darah istihadah. Ternyata apa hak yang zahir pada dia tak betul. Sebab darah tu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16. Maka wajib dia kena qada balik puasa tersebut. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Okey. Ni kalau sekiranya sama. Dia akan ada lagi dua kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, tak sama. Tak sama mana? 1, 2, 3, 4. Hari kelima tubik darah merah. 6 merah, 7 merah. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hitam lagi 9 hitam. 10 baru merah. 11 baru merah. Okey. Hak saat ni sama dengan bulan lepas. Betul? Ada kemungkinan tak darah hitam di 4 hari, lepas tu hari yang kelima darah merah pula? Ada kemungkinan. Okey, soalannya kalau sekiranya bulan pertama 1, 7 hitam, 8 hingga 16 merah. Bulan kedua 1, 2, 3, 4 hitam. Hari kelima merah. Okey, soalannya, adakah wajib dia mandi dan sembahyang pada hari yang kelima, ataupun dia kena nanti sampai ke hari yang ketujuh sesuai dengan tempoh yang sebelum daripada ni? Okey, tidak soalan. Jawapan dia lagu mana? Ha. Kendengung, mana dengung nampak Faham dah maksud dia? Faham dah? Okey, kerana pada hari yang kelima lagu mana dia ni? Nak buat benda ni? Kena mandi ke tak? Semayang ke tak pada hari yang kelima? Okey, kata ulama, wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang pada hari yang kelima. Kerana benda? Kerana pada bulan lepas kita hukum haid dia bukan berpandukan kepada tempoh hari, tapi berpandukan kepada benda sifat darah. Bulan lepas kita hukum haid dia berpandukan kepada tempoh darah ke berpandukan kepada bilangan hari? Silap. Kita hukum haid dia berpandukan kepada bilangan hari ke ataupun berpandukan kepada sifat darah? Berpandukan kepada sifat darah. Ketika berubah daripada sifat kuat kepada sifat lemah, maka diwajibkan dia mandi walaupun belum mencapai bilangan yang sama dengan bulan sebelumnya. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Pada hari yang kelima wajib dia mandi dan wajib dia kena sembahyang kerana darah telah bertukar menjadi dhaif. Hak bulan lepas darah dhaif kita hukum istihadah. Okey, yang ketiga. Mungkin tak berlaku gini? Mungkin. 1, 2, 3, 7 bulan lepas hari yang ke-8 merah dah. Tapi bulan ni hari yang ke-8 hitam lagi. Okey, soalannya lagu mana? Adakah wajib dia kena semayang ke tak? Kata ulama tak boleh semayang. Sebab pada bulan lepas kita bukan hukum haid dia berpandukan kepada bilangan hari, tapi berpandukan kepada sifat darah. Selama mana ada sifat yang kuat, selama itulah kita hukum haid. Okey, boleh faham? Jadi tak boleh semayang. Tak boleh semayang. Hari ke-10 barulah wajib dia mandi dan wajib dia kena sembahyang kerana di sini telah bertukar menjadi merah. Masalah ni dengan masalah ni hukum dia sama. Maksud dia, kalau sekiranya pada bulan ni sama darah melepasi hari yang ke-15, maka selesai. Betul dah hukum dia. Tapi ada tak kemungkinan darah berhenti sebelum daripada hari yang ke-16? Ada kemungkinan. Kalau darah berhenti sebelum hari yang ke-16, maka semua darah yang berada dalam 15 hari dihukumkan sebagai darah haid. Maka setiap ibadat yang dilaksanakan dalam tempoh merah saat itu, hukum dia tidak sah. Wajib dia kena qada balik puasa, dan sembahyang tidak wajib kena qada semula. Kerana sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid tidak wajib dia qada. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Jelas tak?
Jelas ha? Tinggal lagi masalah ni. Selagi masalah ada kemungkinan berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hitang lagi, 9 hitang lagi. Dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bertukar kepada merah. Kemungkinan yang kedua tak ada merah. 9, 10 hitang, 11 hitang, 12 hitang, 13 hitang, 14 hitang, 15 hitang, 16 lagi hitang lagi. Maka perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mubtadaah ghairu mumayyizah. Sebab dia tidak dapat membezakan sifat darah pula. Okey, boleh faham? Maka ada hukum dia. Nanti hukum dia nanti kita bincang lepas daripada ni. Dia bukan mubtadaah ghairu mumayyizah. Dia kena kata mu'tadah ghairu mumayyizah. Sebab dia dinamakan mu'tadah ghairu mumayyizah? Sebab apa? Sudah mari. Dia bukan mubtadaah, mu'tadah. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Sampai tempat dia kita akan bincang. Dan awak mari dah beberapa kemungkinan yang mungkin berlaku dalam satu masalah. Itu di antara benda yang penting dalam kita menghadapi hukum-hukum seperti ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya, gambaran dia lagu mana? Seorang perempuan berkata, telah datang darah kepadaku kali pertama sebanyak 20 hari secara berterusan. Maksud secara berterusan tanpa berhenti. 3 hari daripadanya adalah darah hitam. Darah hitam tu kuat. Manakala 17 hari lagi darah merah. Darah merah lemah. Maka kita hukumkan haidnya ialah 3 hari. Manakala darah istihadahnya pula sebanyak 17 hari. Darah istihadah sebanyak apa hari? 17 hari. Dalam bab istihadah, kena ingat dalam mazhab Syafi'i dia mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Padahal kalau kita tengok, kalau misalnya kalau kita tengok dah dia keluar dalam 20 hari. 3 hari hitam, 17 hari merah. Kita kata mungkin hari yang keempat tu haid, mungkin hari yang kelima haid, mungkin hari yang keenam haid, mungkin hari yang ketujuh haid. Ada kemungkinan. Tapi dalam masalah ni kita kena mengambil langkah ihtiyat kerana berkait dengan kewajipan sembahyang ni. Berkait dengan kewajipan puasa ni. Boleh faham? Jadi sekarang ni dalam tempoh 20 hari ada darah merah, ada darah hitam. Darah hitam tu pasti dah haid sebab paling kuat. Hak merah kali hari keempat ni mungkin haid, mungkin yang kuat. Kemungkinan yang kuat haid. Betul tak gitu? Hari yang kelima kemungkinan yang kuat haid sebab sifat darah haid ada. Tetapi oleh kerana berterusan lebih daripada 15 hari, di situ yang menimbulkan kemusykilan. Jadi untuk mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati, oleh kerana benda ni kemungkinan sahih tapi kemungkinan juga bukan, maka di situ yang kemungkinan ada kemungkinan walaupun kemungkinan yang tipis bukan haid, ia tidak dapat menggugurkan asal keyakinan diwajibkan sembahyang. Tidak dapat menggugurkan yakinnya diwajibkan sembahyang, asalnya diwajibkan sembahyang. Ini dipanggil benda mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Boleh faham kan? Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i, bukanlah ulama mazhab Imam Syafi'i kata tak ada kemungkinan hari yang keempat tu haid. Bukan. Dia kata ada kemungkinan yang besar haid. Kerana sifat merah tu memang sifat darah. Sifat darah haid. Tetapi oleh kerana bermasalah pada hari yang ke-15, 16 masih lagi ada. Dan berterusan. Maka kalau kita nak kerak ikut dang sini haid, sini tak, tanpa ada bukti, tanpa ada perkara yang menguatkan, ia akan mendatangkan masalah. Lagu mana cara dia? Cara dia macam hak yang kita kekal bawah ni ya. Dah hak ni kuat haid, dah hak lemah tu tak apalah, kita ambil langkah ihtiyat, wajib sembahyang. Tempoh tersebut kerana tidak diyakini walaupun 20%, 80% haid, tapi masih lagi ada 20% bukan haid.
ataupun mungkin ada 10% bukan haid, 90% haid, ia tidak dapat mengangkat 100% diyakini kewajipan sembahyang ke atas mukallaf dan puasa. Faham tak lagi? Tu kita kena faham. Kalau apabila kita faham lagu ni, baru kita tahu, rupanya apa yang ditetapkan oleh ulama-ulama fiqh bukan hanya melihat kepada satu perkara, bukan dia melihat kepada perkara-perkara yang lain yang berkait dengan darah tersebut. Baik. Ketika mana darah saat ni tu masih lagi keluar, dah boleh tak tu lelaki dia nak bersama dengan dia? Kata ulama mazhab Imam Syafi'i, dah sembahyang boleh buat sama, boleh lagi lah. Okey, dah sembahyang boleh, sama boleh. Dah ada dak dalil daripada hadis? Ada. Rupanya sebahagian daripada sahabiat ketika dia datang darah istihadah, suami dia masih lagi bersama dengan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya syarat-syarat tamyiz dapat membezakan ada 4. Kan kita kata mumayyizah kan? Kena ingat hukum mumayyizah, hukum perempuan yang dapat membezakan sifat darah. Darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Tapi dengan 4 syarat. Syarat ni dinamakan syarat tamyiz. Kita nak ambil hukum hak yang kuat haid, hak yang lemah istihadah, pastikan kena cukup 4 syarat ni. Kalau tak cukup 4 syarat ni, tidak boleh kita mengambil hukum tadi. Bukan hukum dia berpindah kepada ghairu mumayyizah. Okey, boleh faham? Sekarang ni perempuan yang dapat membezakan sifat darah, hukum dia yang kuat haid, yang lemah adalah istihadah. Adakah hukum ni secara mutlak? Kata ulama tak. Hukum ni diikatkan dengan 4 syarat. Kalau cukup syarat ni, baru bagi kita hukum saat ni. Kata baru kita beri hukum saat ni. Kalau tak cukup 4 syarat ni, maka tidak boleh kita beri hukum saat ni. Bahkan kita kena beri kepada dia hukum ghairu mumayyizah. Walaupun dia melihat darah datang lebih daripada satu sifat, tapi dia mengambil hukum yang kedua. Syarat yang pertama, darah yang kuat itu tidak kurang daripada sekurang-kurang tempoh haid, iaitu sehari semalam. Darah kuat jangan kurang daripada sehari semalam. Kalau darah kuat kurang daripada sehari semalam, tidak boleh kita hukum darah kuat haid dan darah lemah istihadah. Sebab dia? Sebab kalau kita hukum darah kuat haid ketika tu, bermakna haid kurang daripada sehari semalam, sedangkan sekurang-kurang haid sehari semalam. Okey, boleh faham? Contoh, darah hitam keluar 15 jam. Lepas daripada itu darah merah keluar pula. Sampai ke hari yang ke-16, hitam 15 jam. Jadi sekarang ni perempuan ni dapat membezakan sifat darah. Sebab ada hak yang kuat, ada hak yang lemah. Hukum asalnya hak yang kuat haid, hak yang lemah istihadah. Tapi tidak boleh kita kata perempuan ni haid dia 15 jam. Kalau kita kata haid dia 15 jam, bermakna haid dia tidak sampai sehari semalam. Sedangkan sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Okey, boleh faham? Itu syarat yang pertama. Manakala syarat yang kedua, darah yang kuat tidak melebihi tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Jangan melebihi tempoh sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, jangan lebih. Kalau lebih, tempoh yang lebih itu tidak boleh kita hukum sebagai haid. Contoh, darah hitam 16 hari, hari yang ke-17 baru bertukar menjadi merah. Jadi kita tak boleh nak kata haid dia hak hitam, hak merah istihadah. Sebab kalau kita kata lagu tu, jadi bermakna kita akan menghukum haid dia berapa hari? 16 hari. Sedangkan sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Mudah kan? Syarat yang pertama, syarat yang kedua mudah. Di syarat yang ketiga dan keempat payah sikit. Syarat yang ketiga, darah yang lemah itu tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang suci. Darah yang lemah jangan kurang daripada 15 hari 15 malam. Kalau kurang, kita tidak boleh guna hukum tersebut. Bahkan kita kena guna hukum yang kedua, hukum ghairu mumayyizah. Cuma syarat yang ketiga, dia bukan digunakan pada semua keadaan. Syarat yang ketiga hanya digunakan kepada keadaan yang tertentu sahaja, iaitu ketika darah keluar secara berterusan tanpa berhenti. Kalau darah keluar lepas tu berhenti tanpa berterusan, maka tidak diambil kira syarat yang ketiga.
Okey, boleh faham? Syarat yang ketiga diambil kira ketika mana darah keluar secara berterusan. Tak berhenti-berhenti, ada semua darah. Kalau darah tak lebih daripada 15 hari tapi berhenti hari ke-18 tak mari dah, hari ke-19 tak mari dah, maka syarat yang ketiga tidak terpakai. Okey, sebagai contoh kita buat dua contoh. Contoh yang pertama. Seorang perempuan datang darah hitam 9 hari. 9 hari, hari 10 megah, 11 megah, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 megah. 21 tak ada dah darah. 22 tak ada dah, berhenti dah darah. Jadi darah ni kata ulama 9 hari hak hitam tu haid, hari yang ke-10 sehingga hari yang ke-20 adalah istihadah. Sedangkan darah lemah baru 11 hari. Faham? Cukup tak 15 hari? Tak cukup. Dan apa kita pakai hukum tersebut juga? Sedangkan tak cukup darah lemah 15 hari. Kata ulama, hak yang disyaratkan darah lemah mesti kena cukup 15 hari ketika darah itu keluar secara berterusan. Hari ke-20, 21, 22, 23 ada semua darah. Baru boleh guna syarat yang ketiga. Okey, boleh faham? Okey, kita buat contoh yang kedua. Tengok, seorang perempuan datang darah hitam 7 hari. Datang darah hitam 7 hari. Lepas tu 10 hari darah merah. 7, 10, jadi 17. Hari yang ke-18 tubik darah hitam semula. Hari ke-18 darah hitam semula. 19 hitam, 20 hitam, 21 hitam. Sampai 7 hari pula darah hitam. Kata ulama dalam masalah ni tidak boleh kita kata hitam 7 hari yang pertama haid, merah istihadah, 7 hari hitam yang kedua adalah haid yang baru. Tidak boleh. Kerana benda? Kerana darah merah hanya 10 hari saja. Sedangkan sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Tempoh istihadah adalah tempoh suci. Maka tidak mungkin berlaku haid sebelum daripada perempuan tu mengalami suci sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak syarat yang ketiga? Sekali lagi syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga hanya terpakai ketika darah keluar secara berterusan tanpa berhenti-henti. Ada semua darah. Manakala kalau darah berhenti lebih daripada 15 hari tapi berhenti, mungkin berhenti pada hari ke-19, mungkin berhenti kepada hari yang ke-20, mungkin berhenti pada hari yang ke-21, dah kiralah yang penting berhenti. Maka syarat yang ketiga tidak terpakai. Anda buat dua contoh. Contoh yang pertama. Seorang perempuan datang darah hitam 12 hari. 12 hari datang darah hitam. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 hari merah. Kata ulama, hak 13 hari hitam haid, 6 hari merah istihadah. 6 hari istihadah merah. Sedangkan syarat yang ketiga mesti 15 hari darah merah. Faham? Ini darah lemah tu cukup 15 hari. Kata ulama, syarat yang ketiga tidak terpakai dalam masalah ni. Kerana darah telah berhenti. Hak yang terpakai ketika darah berterusan. Contoh, 7 hari hitam, 10 hari merah, jadi 17 hari. Hari yang ke-18 hitam semula. 19 hitam, 20 hitam, 21 hitam, 22 hitam, cukup 7 hari pula. Boleh tak kita nak kata 7 hari yang pertama haid, 10 hari istihadah, 7 hari hak selepasnya juga haid? Tidak dibolehkan. Kerana benda? Kerana mesti sekurang-kurang suci di antara dua darah haid adalah 15 hari. Tempoh istihadah adalah tempoh suci. Kita boleh faham? Perempuan ketika berada dalam tempoh istihadah, ia adalah tempoh suci. Jadi perempuan ni hukum dia lagu mana? Hukum dia adalah hukum perempuan ghairu mumayyizah yang kita akan bincang lepas daripada ni. Okey, boleh faham? Syarat yang kedua, syarat yang ketiga, syarat yang keempat. Darah yang lemah itu keluar secara berturut-turut, bersambung. Maksud dia keluar secara berturut-turut, jangan bercerai-cerai. Lagu mana? Contoh. Hari pertama hitam, hari kedua merah, hari ketiga hitam, hari keempat merah, hari kelima hitam, selang-seli, hari keenam merah, hari ketujuh hitam, hari ke-8 merah. Okey, bersambung ke tak? Tak bersambung. Tidak boleh kita kata hak hitam haid, hak merah tu istihadah. Sebab kalau kita kata lagu tu jadi bermakna selang-seli di antara darah yang satu dengan suci berada di tengahnya. Tidak gitu.
Hari pertama hitam, hari kedua merah. Dah merah, istihadah. Suci di situ. Hari ketiga hitam pula, haid pula. Tak mungkin gitu. Jadi kalau perempuan keluar darah, hari pertama hitam, hari kedua merah. Merah, hitam, hitam, merah, merah, hitam, hitam. Tengok gitu, main gitu lah. Hitam, merah, hitam, merah. Maka kata ulama, perempuan ni dinamakan sebagai perempuan ghairu mumayyizah ataupun perempuan mumayyizah tapi tidak cukup syarat dia. Apabila tidak cukup syarat dia, maka hukum dia seperti ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah kita akan bincang lepas daripada ni. Gambaran kedua. Perempuan kali pertama keluar darah dan tidak dapat membezakannya. Daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-20 samanya sifat darah. Jadi bermakna dia ada darah istihadah. Perempuan ni kena mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Dalam masalah semayang dia kena semayang. Dah berapa hari dia kena semayang? Nanti kita bincang lepas daripada ni. Kata dia, iaitu seorang perempuan melihat darah hanya mempunyai satu sifat, seperti kesemua darah yang keluar berwarna merah sahaja. Sama juga hukumnya seorang perempuan yang tidak cukup syarat daripada syarat-syarat tamyiz yang tersebut itu. Dia dapat membezakan sifat darah tapi tidak cukup syarat tamyiz 4 tadi. Hukum dia sama dengan ghairu mumayyizah. Hukumnya haidnya ialah sehari semalam. Manakala tempoh sucinya ialah 29 hari. Sehari semalam dia haid dia. Tempoh suci 29 hari. Dia untuk tempoh suci 29 hari ni bagi darah keluar secara berterusan. Kalau darah keluar putus, dadang sampai hari ke-29, darah berhenti dah, maka hak ni tidak diguna pakai. Jadi haidnya ialah sehari semalam, manakala tempoh sucinya ialah 29 hari. Ini jika dia mengetahui waktu permulaan keluar darah. Namun jika dia tidak mengetahui waktu permulaan keluar darah, maka dinamakannya sebagai perempuan mutahayyirah. Akan datang penjelasan hukumnya. Daripada hari yang pertama mula-mula keluar darah haid sehingga hari yang ke-100 tak berhenti-berhenti darah. 100 hari tak berhenti-berhenti darah. Sifat sama, bau sama, warna sama, pekat cair sama. Maka kata ulama, dalam masalah ni haid dia adalah sehari semalam. Hari yang kedua hingga hari yang ke-30 adalah istihadah. Hari yang ke-31 haid yang baharu. Hari yang ke-32 hingga 60 adalah istihadah. Hari ke-61 haid yang baharu. Hari yang ke-62 hingga hari yang ke-90 istihadah. 60, 61 betul lah. 90. Hari yang ke-91 haid yang baharu. Hari ke-92 hingga hari yang ke-100 adalah istihadah. Oh, jadi haid dia apa? Sehari semalam sahaja. Suci dia 29 hari. Kitaran haid dan suci dia 30 hari. 30 hari ada haid, ada suci. 30 hari ada haid, ada suci. Okey. Soalannya, kenapa kau haid dia sehari semalam? Kerana ihtiyat. Kena ingat gitu, kerana nak mengambil langkah ihtiyat. Apa dia ihtiyat? Berhati-hati dalam pengguguran sembahyang, dalam pengguguran kewajipan puasa, kerana nak mengambil langkah berhati-hati. Ulama fiqh sendiri berpandangan bahawasanya hari yang kedua kemungkinan haid, hari yang ketiga kemungkinan haid. Faham? Kemungkinan yang cukup kuat. Tetapi
masih lagi ada kemungkinan yang kecil bukan haid. Sebab dia tidak ada contoh sebelum daripada ni, kali pertama berlaku kepada dia. Okey, boleh faham? Sekuang-kuang haid sehari semalam. Hak sehari semalam pasti dah haid. Sebab sekuang-kuang haid sehari semalam. Hak sehari semalam pasti. Hari kedua, tak berani nak kata weh. Memang kuat haid tapi tak berani nak kata haid, nak kata yakin haid tak berani. Nampak tak alasan dia? Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i katakan oleh kerana al-yaqin la yazulu bisyak, benda yang yakin, kewajipan sembahyang puasa tidak hilang dengan syak-syaknya. Maksudnya tidak yakin darah ni haid ataupun tidak, maka perempuan ni kena mengambil langkah ihtiyat, wajib dia kena sembahyang dalam tempoh ni. Dan darah ni mung kata saat ni kemungkinan besar kuat, apa tak kata haid? Dah kalau aku kata haid bercanggah pula dengan kewajipan sembahyang. Perempuan yang haid tak boleh sembahyang. Dah tak nama dia bukan haid, dah nak tak nama dia darah. Ikut mung nak tak nama dia, tapi dalam kitab fiqh dia kata tak nama istihadah, mudah-mudah. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Jadi bermakna wajib dia kena qada balik. Sebab dia perempuan ni dia tidak mengetahui darah yang kedua dia adalah istihadah, melainkan pada hari yang ke-6 lah. Maka wajib dia kena qada balik start daripada hari yang kedua sampai hari yang ke-15. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak hujah dia? Yang penting kita nak tahu hujah. Kenapa kau ulama fiqh buat lagu tu? Mana ni nampak bercanggah ni? Sebab dalam kajian perubatan mengatakan kemungkinan besar ni mungkin 90% haid ni. Kita kabodah saat ni. Ulama fiqh pun gitu juga. Bukan ulama fiqh tak gitu juga. Tapi oleh kerana masalah darah dia berterusan takkan kita nak hukum haid belaka, takkan kita nak menggugurkan kewajipan sembahyang belaka. Okey, boleh faham? Hari kedua mungkin besar haid, mungkin tak haid, mungkin juga tidak haid, mungkinlah, mungkin tidak haid. Dah mungkin tidak haid, yakin tak haid? Tak yakin, tapi rasa macam 90% haid. Dah yakin 100%? Tak. Dah boleh tak benda yang tak yakin haid 100% nak menggugurkan yakinnya kewajipan solat? Tak boleh. Itu dipanggil mengambil langkah benda, langkah ihtiyat, berhati-hati. Okey, boleh faham? Ni pandangan pertama. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya haid perempuan ni adalah kena melihat kepada ghalib, kebiasaan haid perempuan 6 ataupun 7 hari. Ada juga pandangan yang kedua kata haid dia 6-7 hari. Dan perempuan kalau nak mengambil pandangan yang kedua tidak menjadi masalah. Namun pandangan muktamad adalah pandangan ni. Seterusnya, gambaran ketiga, perempuan yang pernah keluar darah dan dapat membezakannya. Dia sebelum ni pernah dah keluar darah, lepas tu dia dapat membezakan sifat darah. Maksudnya darah datang di atas 2 sifat. Hukumnya dihukumkan perempuan tersebut dengan tamyiznya. Dia perempuan yang pernah beradab. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia dapat membezakan sifat darah, dia tidak boleh kembali kepada adab, bahkan dia kena kembali kepada sifat darah dulu. Maksudnya hak yang kuat itu adalah haid, hak yang lemah itu adalah istihadah. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada pandangan yang kedua mengatakan perempuan hak yang beradab, dia tidak perlu tengok kepada sifat darah, terus kembali kepada adab dia. Okey, boleh faham? Maksud adab ni ambil hak yang haid yang paling dekat sekali. Bulan ni darah dia keluar lebih daripada 15 hari. Dia ambil hak bulan lepas. Bulan lepas mana? Bulan lepas 7 hari, suci 22 sebagai contoh. Maka hak ni pun haid 7 hari, suci 22. Hari yang ke-8 sampai hari yang ke-15 hidup sembahyang tu wajib dia kena qada balik. Faham? Ambil hak yang paling dekat sekali. Sebab dia ada orang puang ni haid dia kadang-kadang 7 tiap bulan, hak tu tak ada masalah lah. Tapi ada juga orang puang 6, 7, 8, 5, 4 hari setengah. Ia jadi mengarut. Ia kadang-kadang nak jadi lebih. Dok teratur ni dia mengarut dah mula-mula. Tak sama. 7, 9, kadang-kadang 8.
kadang-kadang 4, kadang-kadang 5. Lepas tu keluar darah lebih daripada 15 hari. Nak kira mana 7 ke 8 ke 4 ke 5 ke? Kata ulama tak payah kira, jauh-jauh tak payah kira, ambil yang paling dekat sekali. Ambil yang paling dekat, melainkan kalau haid dia teratur. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tiba-tiba istihadah. Maka 4. Bulan depan istihadah lagi 5. Bulan depan tu 6. Sebab teratur dah. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okey. Seterusnya kata dia. Sekalipun tamyiz itu menyalahi tempoh adatnya. Gambarannya, seorang perempuan berkata, dia katakan dia mengalami haid pada bulan yang sebelum bulan akhir. Bulan akhir ni bulan hak yang darah dia melepasi 15 hari. Dia datang sebelum daripada bulan akhir, bulan hak sebelum daripada bulan hak yang darah melepasi 15 hari, dia datang darah sebanyak 5 hari dari awal bulan. Awal bulan 5 hari. Manakala baki bulan itu suci, 25 hari suci. Pada bulan yang akhir ni, bulan hak yang melepasi 15 hari ni, darahnya telah datang selama 25 hari. 10 hari hitam dan 15 hari merah. Maka kita hukum haid perempuan tersebut 10 hari yang pertama sahaja. Walaupun adat sebelum daripada 5 hari je. Kerana tamyiz lebih kuat daripada adat. Dia tamyiz lebih kuat daripada adat. Kerana zahirnya tamyiz, jelas kita tengok ada perbezaan pada darah. Dan juga kerana tamyiz itu ialah alamat yang ada pada darah. Tamyiz tanda yang ada pada darah yang kita nak hukum. Manakala adat pula ialah alamat yang ada pada tuangnya. Adat ni benda hak lepas berlaku pada tuang dia. Tamyiz hak yang berlaku pada darah. Jadi hak yang berlaku pada darah lebih kuat berbanding dengan hak yang ada pada tuang dia. Gambaran keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah, dzakiratul li'adatiha qadran wa waqta. Iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darah. Namun dia ingat kadar dan waktu adatnya yang sebelum. Berapa waktu adat dia sebelum dia ingat. Dia ingatlah kadar berapa hari, waktu awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan. Okey, hak ni kena kira dengan bulan Islam. Hak sebelum ni ikut dak kira bulan dia pun. Kalau perempuan tak ada istihadah, nak kira bulan dia pun ikut dia dah. Ataupun kalau ada darah istihadah tapi dia dapat membezakan sifat darah, ikutlah nak kira bulan dia pun. Tapi kalau dalam masalah ni dia tidak dapat membezakan sifat darah, maka dia kembali kepada adat, dia kena kira tempoh, dia kira bulan sebelum daripada ni. Kena kira bulan Islam. Tak boleh kira bulan Masihi. Kena kira bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Baik. Contoh gambarannya, seorang perempuan mengatakan bahawa dia telah mengalami haid pada bulan yang sebelum bulan yang terakhir sebanyak 7 hari. Kemudian bulan yang terakhir darahnya datang sebanyak 17 hari. Sedangkan dia tidak dapat membezakan warna darah. Maksudnya dia melihat darah tersebut dengan satu sifat sahaja. Maka kita hukumkan haid perempuan tersebut adalah sebanyak 7 hari. Kerana mengikut situasi bulan yang sebelumnya. Kerana bulan sebelumnya itu ialah adat baginya. Hal ini disebabkan adat ditetapkan dengan haid yang paling akhir sekali. Manakala darah yang 10 hari lagi itu ialah darah istihadah. Mudah je. Okey, gambaran kelima. Gambaran kelima, keenam, ketujuh, tiga ni payah sikit. Kita kena tarik nafas dulu sebab ni payah. Okey, ada soalan tak? Sebelum daripada kita bincang yang tiga lagi. Kalau sempat kita habis sebelum daripada Zuhur. Dan lepas Zuhur boleh rehat dah. Okey. Ada tak soalan nak tanya? Tak ada Tak ada, kita sambung. Gambaran kelima. Kelima ni iaitu perempuan mutahayyirah. Biasa perempuan yang mutahayyirah ni perempuan yang tahayyur, tercengang, tidak dapat membuat satu keputusan. Manakah istihadah dia dan manakah haid dia? Perempuan yang tercengang-cengang. Hei, bengong aku ni. Nak buat lagu mana ni? Okey, itu makna mutahayyirah. Gambaran kelima adalah mu'tadah ghairu mumayyizah nasiyatul li'adatiha qadran wa waqta.
iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darahnya, malahan dia lupa pula kadar dan waktu adanya yang sebelum ini. Kita khabar dah awak sekarang ni tengok darah sama je, satu sifat je. Awak kembali kepada adat sebelum ni, warna adat warna sebelum ni berapa hari haid? Saya dah ingat adat saya berapa hari. Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan, dah ingat juga. Dah awak ingat benda? Saya dah ingat benda. Telefon pakar tak? Telefon pakar 2, SIM card 4. Facebook dah tahu lah. Hak nama sungguh ada, hak nama palsu pun berapa. Facebook, WhatsApp tak tahu banyak mana. Hak tu ingat belaka tu. Nombor password ingat belaka. Taruh aja dah ingat baru ni. Allah, parok dah lah. Tak ingat berapa hari dah ingat? Tak ingat. Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan sebelum ni, tak ingat kok? Dah ingat. Allah. Nama awak sekarang ni dalam istilah fiqh mutahayyirah. Awak ni mutahayyirah dah ni. Dan lagu mana mutahayyirah? Awak kena mengambil langkah ihtiyat. Lagu mana langkah ihtiyat? Dalam hal sembahyang fardu, awak wajib kena sembahyang. Puasa, awak wajib kena puasa. Suami tak bersama tak boleh. Sebab benda wajib sembahyang? Sebab bimbang teka tu suci. Dah apa suami nak sama tak boleh? Sebab takut haid. Nak baca Quran saja-saja tak boleh, melainkan dalam sembahyang. Nak duduk dalam masjid saja-saja tak boleh, melainkan kerana iktikaf. Nak sentuh Quran tak boleh. Tengok. Itu dipanggil mengambil langkah ihtiyat. Tengok benda langkah ihtiyat. Contoh gambarannya seorang perempuan yang mana darahnya datang sebanyak 20 hari dengan satu sifat, dan dia lupa kadar haidnya yang sebelum ini. Begitu juga dia lupa waktu haidnya. Adakah haidnya pada awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan? Hukumnya diberikan kepadanya hukum perempuan yang keluar darah haid pada sudut haram, mengambil keseronokan pada anggota yang antara pusat dan lutut. Tok lelaki tak boleh ambil keseronokan di antara pusat dengan lutut, tak boleh. Haram membaca Al-Quran pada selain daripada solat. Dalam solat tak ada masalah. Haram menyentuh mushaf, membawa mushaf, berhenti dalam masjid dan melintas dalam masjid jika dia khawatiri darah akan mengotorkan masjid. Dan diberikan kepadanya hukum perempuan yang suci pada sudut solat. Wajib dia kena sembahyang. Puasa, wajib dia kena puasa. Tawaf, boleh dia tawaf. Talak, boleh suami dia talak. Dan iktikaf, boleh dia beriktikaf. Dan dia perlu mandi untuk setiap solat fardu. Setiap solat fardu dia kena mandi. Melainkan ada pengecualian. Melainkan kalau dia ingat tempoh berhenti haid dia pada bulan sebelum ni. Belum ni aku ingat kat bergari berhenti haid aku. Maka kata ulama, untuk bulan ni hanya dia mandi untuk sembahyang maghrib sahaja. Sebab dia ingat sebelum ni haid dia berhenti sebelum maghrib. Setiap kali nak sembahyang maghrib dia kena mandi. Sembahyang lain tak perlu mandi, hanya basuh sahaja. Allahu Rabbi. Susah sikit. Tapi tak apalah susah pun. Dalam kita mengabdikan diri kita kepada Allah, kita susah sikit tak ada masalah. Ada ganjaran pahala. Sebab selama ni kita duk susah dengan hal dunia terlalu banyak tau. Kita sanggup berjaga kerana futsal. Kita sanggup berjaga kerana bermain. Kita sanggup bersusah payah kerana hal-hal dunia. Kenapa? Susah kita nak bersusah payah sikit kerana untuk mencari keredaan Allah. Baik. Yang kelima, yang keenam, gambaran keenam, mu'tadatun ghairu mumayyizah, dhakiratun li'adatiha qadran wa waqta, la waqta, qadran la waqta. Iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darah sama, cuma dia masih ingat kadar haidnya. Berapa hari haid dia ingat, namun dia terlupa waktunya, awal bulan ke, tengah bulan, akhir bulan. Tapi dia ingat 7 hari haid dia mari hak lepas dah. Tapi awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan, dia tak ingat weh. Cuma dia kena lagi, dia kena ingat hak lebih tepat bila keluar. Lebih tepat bila keluar, duduk dalam kawasan mana? Dalam kawasan 15 hari pertama ke 15 hari kedua. Kalau tak tahu kat 15 hari pertama 15 hari kedua sama dengan kategori yang ke-5 saat ni ya. Mutahayyirah lah dia. Nanti kita akan tengok contoh Contoh seperti seorang perempuan berkata, darah haid aku ada 5 hari dalam 10 hari yang pertama daripada sebulan. Duduk dalam 5 hari dalam 10 hari pertama daripada sebulan, kira dengan bulan Islam. Namun aku tidak tahu bila ke permulaannya, tapi aku tahu
bahawa hari pertama itu ialah suci secara yakin. Manakala pada bulan yang terakhir darah datang secara sempurna, maksudnya sebulan darah datang, hukumnya hari yang ke-6 haid secara yakin. Manakala hari yang pertama ialah suci secara yakin. Sama juga tempoh 20 hari yang berbaki, yakni suci secara yakin. Manakala hari yang kedua hingga hari yang kelima ialah ihtimal, ada kemungkinan haid dan suci. Begitu juga hari yang ke-7 hingga hari ke-10. Dia buat contoh apa lagi? Dia buat contoh 5 hari dalam 10 hari yang pertama dari sebulan, namun aku tidak tahu bilakah permulaannya. Tetapi aku tahu bahawa hari pertama ialah suci secara yakin. Sekarang ni orang puang ni, darah dia datang pada bulan ni daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-30 dak berhenti. Dia ni ada sebelum ni. Biasa dah keluar darah. Ada kita tanya sifat darah warna, dia kata sama je. Dah gini ambil adat sebelum ni Adat sebelum ni berapa hari? Sebelum ni 5 hari. Dah 5 hari Dah 5 hari kat mana ustaz? Sini ke mana 5 hari Hak lepas waktu dia bila waktu ni kadar waktu ni awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan. Hak lepas 5 hari mana dak ingat ni dak ingat benda waktu, dak ingat kadar, ingat dak ingat 5 hari mana dak ingat langsung sikit pun dak ingat. Okey, duduk dalam lingkungan mana? Duduk dalam 10 hari awal ke 10 hari tengah ke 10 hari akhir? Dak ingat juga. Okey, duduk dalam 15 hari awal ke 15 hari akhir? Dak ingat juga. Mutahiyyirah tadi ya. Ngasar dak cakap ngasar gitu, kawan ni sedih dah. Kita cakap ngasar pula, kau tak mau sedih. Kita kata gitulah, awak kena ambil langkah ihtiyat dah. Awak kena semayang, kena mandi semua macam kita khabar tadi Okey, dia kata gini ustaz. Baru ingat ustaz. Kena jekoh kita baru ingat. Baru ingat ustaz, baru ingat. Ingat duduk hak bulan lepas tu, ingat dalam daripada hari pertama sampai hari ke-10 situ dalam tu. Tapi hak ingatnya hari pertama bulan lepas memang tak ada darah. Okey, jadi bermakna hari pertama ni adalah suci secara, okey kita tulis bahasa Arab tuhurun biyaqin, suci secara yakin hari pertama. Manakala hari yang ke-11 hingga hari yang ke-30 tuhurun biyaqin, suci secara yakin. Faham? Tepat yang kita nak bincang hari yang ke-9 hingga hari ke-10. Hari ni kita nak bincang. Sekarang ni kata ulama hari yang ke-6 haidun biyaqin, haid dengan yakin. Hari ke-6 ni yakin haid, memang haid hari ke-6. Jadi hak ni ambil hukum suci, hak ni ambil hukum haid, hak ni ambil hukum suci. Okey, tinggal lagi mana? Hari yang kedua 3, 4, 5, 7, 8, 7, 8, 9. Kita nak bincang hari ni. Mana hukum dia? Kata ulama ni 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan haid, kemungkinan suci. Betul? 7, 8, 9 kemungkinan haid, kemungkinan suci. Maka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dia kena mengambil langkah ihtiyat. Berapa hari yang kena haid secara yakin? Sini soalan dia. Berapa hari yang kena haid secara yakin? Kerana hari yang kena pasti haid. Sebab benda? Sebab kalau haid mula pada hari yang kedua, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau haid mula hari yang ketiga, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mula hari keempat, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mula hari kelima, sehari, 2 hari, 3 hari, kita 10 orang mula.
Satu, kalau haid mula hari yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5. Hari yang kedua, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mula sini, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mula sini, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mula sini, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak mungkin mula sini. Sebab dia kata haid di 5 hari, duduk dalam lingkungan 10. Tak mungkin mula sini. Jelas sekali hak yang mungkin mula sini. Jadi kok mana-mana pun haid mula sini ke, 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 nombor endang tak lepas. Betul tak gitu? Nombor 6 tak lepas, pasti haid. Tapi nombor 2 boleh lepas tak? Boleh lepas. Nombor 3 boleh lepas tak? Boleh lepas. Nombor 4 boleh lepas tak? Nombor 5 boleh lepas tak? Nombor 7 boleh lepas tak? Boleh. 8 boleh, 9 boleh. Silap sini ya. Dia kena sini betul. 10. Jadi kata ulama, ni baru betul silap saat ni. 2, 3, 4, 5 kemungkinan haid, kemungkinan istihadah. 7, 8, 9, 10 kemungkinan haid, kemungkinan istihadah. Maka wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat. Di manakah tempat yang wajib dia kena mandi setiap waktu? Kata ulama, bermula selepas daripada hari yang ke-6. Sini barulah wajib dia kena mandi setiap waktu. 7, 8, 9, 10. Sini tak perlu mandi wajib setiap waktu. Bahkan cukup dia basuh. Sebab dia. Sebab pada hari yang ke-6, selepas daripada hari yang ke-6, di situ bermula ada kemungkinan darah berhenti. Boleh faham? Di manakah bermula kemungkinan darah berhenti? Kang dia ayat haid dia 5 hari. Kalau mari sini, dia akan berhenti di sini. Jadi bermakna kemungkinan yang pertama berhenti adalah selepas daripada hari yang ke-6. Betul tak? Kemungkinan tak darah haid berhenti sini? Mana kemungkinan? Kemungkinan di sini adalah kemungkinan baru mula keluar. Hak ni kemungkinan baru mula keluar. Okey, boleh faham tak? Tempat mula berhenti kemungkinannya adalah selepas daripada hari yang ke-6. Maka selepas daripada hari yang ke-6 sahaja wajib dia kena sembahyang mandi untuk setiap waktu. Melainkan kalau diingat pada bulan lepas darah dia berhenti pada waktu-waktu mana, contoh sebelum maghrib, maka hanya wajib disembahyang mandi untuk sembahyang maghrib sahaja. Manakala sembahyang-sembahyang yang lain tidak wajib dia mandi. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Okey, anda buat contoh lain. Anda buat contoh lain ya. Ni contoh yang ada dalam kitab. Kita buat contoh lain. Orang puang ni, tengok orang puang ni, dia kata darah dia datang daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-30. Dia ada adat dah sebelum daripada ni. Dia ada adat dah. Lepas tu untuk bulan ni, dia kata dia tidak dapat membezakan sifat darah. Sebab hari yang pertama sampai hari yang ke-30, satu sifat sahaja. Okey, kita kata orang ni, ambil adat sebelum ni. Adat awak sebelum ni berapa hari? Dia kata adat saya sebelum ni 8 hari. Okey, 8 hari tu duduk mana? 10 awal ke 10 tengah ke 10 akhir? Tak ingat dia kata. Tapi rasanya hak lepas dah ingatlah. Hari ke-16 tu tak ada dah darah. Jadi hari ke-16 tak ada dah darah. Hari pertama rasa tak ada. Hak lepas dah ingat tak ada darah. Hari ke-16 mula tak ada darah. Jadi bermakna kata ulama 16 hingga 30 adalah suci biyaqin. Satu suci biyaqin. Hari dia mengambil hukum suci. Okey, kita nak cek pula. Dia wajib saat ni berapa hari? 8 hari kan? Kita nak tahu mana hak yang haid secara yakin. Tengok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, kita nak tengok haid secara yakin. Dia kata 8 hari. Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sini ya. Sini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bermakna hari yang ke-8 dengan hari yang ke-9 adalah haid secara yakin. Hal tu tidak lepas sama sekali. Betul tak gitu? Betul tak? Memang tidak akan terlepas 8 dengan 9. Kalau haid dia 8 hari celah ni 8 dengan 9 pasti haid.
Okey, tinggal lagi mana? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hak ni dia kena mengambil langkah ihtiyat. Wajib dia kena sembahyang untuk setiap waktu. Wajib dia kena puasa. Tidak boleh suami dia bersama dengan dia. Tak boleh pegang Quran. Baik. Di manakah tempat yang mula wajib dia kena mandi? Pada hari yang ke-9 wajib dia kena mandi. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini hak yang kemungkinan yang pertama berhentinya darah. Ada sebelum ni tidak mungkin berhenti darah. Okey, jelas tak? Jelas Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ke-7. Hak last sekali iaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid yang mana dia tidak dapat membezakan sifat darah. Cuma dia mengingati waktu haidnya sahaja, sedangkan dia terlupa kadarnya. Hak tadi ingat kadar terlupa waktu, hak ni ingat waktu terlupa kadar. Dia ingatlah awal bulan tapi berapa hari tak ingat. Gambarannya seperti seorang perempuan berkata, darah haid aku keluar pada awal bulan tetapi aku tidak mengetahui kadarnya. Manakala pada bulan yang terakhir darah datang secara sempurna, maksudnya darah datang sebulan penuh. Hukumnya hari pertama ialah haid secara yakin. Separuh yang kedua dari bulan itu ialah suci secara yakin. Manakala tempoh antara keduanya itu hari yang kedua hingga hari yang ke-15 ialah waktu ihtimal haid dan suci. Maka setiap satu daripada yang telah dinyatakan di atas mengambil hukum seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Mana hukum sebelum ni? Dia kena mengambil langkah ihtiyat. Okey, tengok kita buat ni hot last sekali Dia kata Okey. Okey, dia kata mana? Dia kata seorang perempuan, dia kata darah aku mari pada awal bulan tetapi aku tidak mengetahui kadarnya. Manakala bulan yang terakhir darah datang secara sempurna. Dia kata hak lepas dah ni hari ni sampai ke bulan ni sampai hari pertama sampai 30 sama je darah. Hak lepas dah aku tak ingat berapa hari tapi hak lepas dah aku ingat darah aku datang awal bulan. Satu hari bulan tu memang aku ingat ihid satu hari bulan. Darah aku datang awal bulan. Hak lepas-lepas dah. Jadi kata ulama kalau gitu hari yang ke-16 sehingga hari yang ke-30 adalah turun biyaqin, suci dengan yakin. Sebab haid tidak mungkin 15 lebih daripada 15 hari. Hari pertama dah dikata awal bulan, hari pertama masuk. Maka hak ni adalah haid biyaqin. Manakala daripada hari yang kedua sehingga hari yang ke-15, hak ni dia kena mengambil langkah ihtiyat. Itu maksud dia. Adapun perempuan yang keluar darah nifas apabila berlaku istihadah maka hukumnya ialah hukum perempuan haid yang istihadah. Pembahagian perempuan mustahadah pada nifas ada 5. Boleh tengok bawah. Bab yang ketiga, hukum hakam yang umum bagi perempuan yang istihadah. Perempuan istihadah berbeza dengan perempuan haid dan perempuan nifas. Perempuan istihadah wajib ke atasnya solat. Solatnya sah dan tidak perlu diqada semula. Apabila tiba bulan Ramadan maka wajib ke atas dia berpuasa. Harus bagi suaminya menyetubuhinya walaupun ketika darah sedang keluar. Langkah bagi orang mustahadah untuk solat. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh perempuan yang istihadah ketika ia ingin mengerjakan solat. Yang pertama, wajib baginya bersuci daripada najis, darah dan lain-lain. Yang kedua, wajib baginya mengisi kapas atau seumpamanya pada tempat keluar darah. Melainkan apabila dia merasa terganggu atau dia dalam keadaan berpuasa kerana hal tersebut membatalkan puasa. Maka waktu tak perlu tak kapas lah dalam. Dan wajib juga baginya mengikat sesuatu pada kemaluannya jika kapas itu belum mencukupinya. Dan ni pakai modeh buat apa? Jadi untuk mengelak daripada mengalir darah. Wajib baginya bersegera mengambil wuduk setelah melakukan hal-hal di atas. Disyaratkan mengambil wuduk setelah masuk waktu solat.
Sebab perempuan ni dinamakan sebagai daimul hadas, orang yang berkekalan hadas. Syarat wuduk dia mesti kena ambil wuduk selepas daripada masuk waktu, dan mesti kena mualak pada wuduk. Tidak boleh ada perceraian yang lama di antara basuhan-basuhan wuduk. Begitu juga disyaratkan mualak pada wuduknya. Wajib baginya bersegera mengerjakan solat. Lepas daripada ambil wuduk kena solat selalu. Maka dia tidak boleh melambatkan solat melainkan adanya sebab yang berkait dengan maslahah solat, seperti menjawab azan, menunaikan solat sunat qabliyah dan menanti jemaah. Kalau hanya kerana berkait dengan maslahah solat, maka dibolehkan dia melewatkan sembahyang. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kita ada lebih kurang dalam setengah jam lagi, kita buka soal jawab. Laju kan? Ya akhi, laju dah. Ada tak nak tanya benda? Anda sebenarnya nak bincang berkenaan dengan bab nifas, tapi biar ada dang rasa. Bab nifas panjang pula. Ya. Yeah. Ustaz, ada situasi seorang wanita kan, dia datang haid, dia start daripada hari pertama sampai hari kelima. Lepas tu dia ingat hari ke-7 tu dia disuci. Lepas tu datang balik sampai hari ke-15 sampai ke-16, tapi dia yang hari 8 tu, yang dia datang balik tu, darah dia tu memang dia kata darah bukan. Darah dia bersifat darah haid. Jadi macam mana dia punya istimadah di sini dari mana? Okey. Ada orang puang haid dia datang 5 hari sekali kan? Ke berapa hari ni? 5 hari. 5 hari, hari yang ke-6 dan 7 darah berhenti. Hari ke-8 mari mula. Yang mana pada hari ke-8 darah saat itu memang pekat. Maksudnya seperti sifat darah haid. Tapi masalahnya darah tu berterusan sampai ke hari yang ke-16. Gitu ah. Okey, haid dia lagu mana? Kata ulama, perempuan ni adalah perempuan mustahadah. Apabila perempuan mustahadah, kita kena tengok dia tu mu'tadah ke ataupun mubtadaah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena tengok pula dia mumayyizah ke ghairu mumayyizah. Okey, kita kena tengok lah macam mana sifat darah awak start daripada hari pertama sampai ke hari yang ke-16 sama ke ataupun ada juga orang yang tempat berbeza. Kata kadah dia start daripada hari pertama sampai hari yang 16 sama. Okey, kalau gitu awak kena kembali kepada adat kebiasaan awak sebelum daripada ni. Berapa hari adat kebiasaan? Adapun kalau berbeza, dia kata hari ke-8 tu memang pekat, 9 pekat, 10 pekat, 11 baru cair sikit. Contoh, ataupun 11 warna jadi lain. 12 lain, 13 lain. Kata ulama ambil yang kuat tu haid. Hak kuat tu semua haid, hak yang lemah tu adalah istihadah. Manakala 2 hari hak yang berhenti tu dihukumkan sebagai tempoh naqah di celah satu haid. Mengikut qaul as-sahbi hukum dia haid, mengikut qaul al-laqti hukum dia adalah suci. Ingat dah yang kita bincang sebelum daripada ni. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada soalan dah. Tak ada soalan, kita nak bincang benda ke? Tak ada bincang benda, pakai tutup majlis ya. Benda? Okey. Soalannya cara pengiraan darah haid mengikut kalender hijrah ke ataupun kalender Masihi.
Bagi perempuan yang tidak bermasalah, tanpa dia melihat kepada kalender pun tak ada masalah. Yang penting dia kena tengok berapa hari haid dia. Tak tengok kalender pun tak apa kalau tidak bermasalah. Maksudnya tidak ada darah istihadah. Tapi bagi perempuan yang ada darah istihadah, maka ketika itu barulah perlu dia melihat kepada kalender Hijri, bukan kalender Masihi, sekiranya dia terpaksa kena kembali kepada adat dia. Kalau dia terpaksa kena kembali kepada adat dia, maka dia perlu kena melihat kepada kalender Hijri. Adat dia sebelum ni berapa hari, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, kena kira kalender Hijri. Okey, boleh faham kan? Kalau tak ada masalah, ikutlah. Tak mau tengok kalender pun tak ada masalah. Dia tak tengok berapa hari bulan pun dah tahu. Tapi dia ingat bulan ni 7 hari, bulan depan 8 hari, bulan 6 hari. Dia tak tengok pun kalender, tak tahu berapa hari bulan pun tak tahu. So kata kalender hari pun dah ingat. Hari mujur semayang aja ingat hari. Okey, tak ada masalah. Sebab dia tak ada masalah. Ikutlah nak tengok kalender ke tak mau kalender, yang penting dia kena tahu tempoh keluar darah. Tapi kalau bermasalah, barulah perlu kena merujuk kepada kalender Hijri. Tapi bukan semua bermasalah kena merujuk kepada kalender Hijri, bukan hanya perkara-perkara yang khusus sahaja. Wallahu a'lam. Soalan yang tadi, perempuan yang istihadah ni dia boleh jadi imam tak? Perempuan yang istihadah dia boleh jadi imam ke tak? Allahu Rabbi dah ingat. Apakah hukum perempuan mustahadah jadi imam? Dia sama. Apakah hukum daimul hadas jadi imam? Ana tak ingat. Wallahu a'lam, la adri. Aku tidak tahu. Tak tahu. Nanti kena tengok sebulan, kena kaji balik dalam kitab. Tak ingat. Okey, ada soalan lain. Ustaz, nak tahu apakah faktor-faktor istihadah? Apakah faktor istihadah? Faktor istihadah adalah kerana mungkin ada penyakit. Mungkin ada penyakit. Dan hak yang lepas dah kerana pemakanan. Macam hak yang kita cerita tadi lah. Kerana pengambilan ubat tertentu. Kerana pemakanan. Dan ada juga kerana gangguan. Biasanya perempuan hak yang ada gangguan. Tapi mungkin hak yang ada gangguan tu kalau pergi cek hospital, tengok ada penyakit. Biasa lagu tu dah. Biasa hak yang ada gangguan ni hak yang tubuh lemah kerana diserang penyakit-penyakit tertentu. Baik, okey, itu faktor istihadah. Tapi sebenarnya istihadah ni adalah suatu perkara yang Allah Ta'ala uji kepada sebahagian daripada anak perempuan Nabi Adam AS. Itu ujian lah. Baik, okey, ada soalan lain lagi? Dah dengar je. Ha? Dah dengar langsung. Okey, berkenaan dengan masalah perempuan yang istihadah ingin menjadi imam, apakah hukum? Dia masalah perempuan yang istihadah ni dia sama dengan hukum perempuan lelaki yang kecil dedah dan seumpamanya. Boleh tak dia jadi imam? Dalam masalah ni ulama berselisih kepada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan perempuan yang mustahadah, begitu juga lelaki yang ada berkekalan hadas, dia tidak boleh jadi imam kepada orang yang okey. Kalau orang tu tidak okey sama je, makmum mustahadah, perempuan imam pun mustahadah, itu tidak menjadi masalah.
Hak yang tak bolehnya mengikut pandangan sebahagian ulama, makmum okey tapi imam mustahadah sebagai contoh, maka tidak dibolehkan. Namun menurut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya perempuan mustahadah boleh menjadi imam kepada perempuan tidak mustahadah. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj kata Imam Ar-Ramli, wal asahu sihhatu qudwati nahwi salim bis sadis. Maksudnya pandangan yang lebih sahih adalah sah mengikut orang yang tak ada penyakit apa-apa, imam yang mempunyai air kecil sentiasa keluar, hukum dia adalah dibolehkan. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan masalah sanim dah. Bulan lepas dia tak teratur. Jadi bulan lepas tak teratur dah, tapi tak lebih daripada 15 hari. Bulan ni lebih daripada 15 hari tapi dah ingat bulan lepas, maka dia dinamakan sebagai perempuan mutahayyirah. Dia pada asalnya dia kena tengok sifat darah dulu. Kalau dia tak boleh tengok sifat darah, dia kena tengok tempoh ni sebelum ni. Kalau dah ingat kau tempoh, mutahayyirah. Wallahu a'lam. Apa sifat darah istihadah? Apakah sifat darah istihadah? Dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, dia tidak memberi suatu sifat yang khusus untuk sifat darah istihadah. Mungkin berbeza daripada sudut perubatan. Kerana darah istihadah mungkin ada yang warna hitam, dan mungkin ada darah istihadah warna pekat. Anak bodoh, kesihatan dia, sisi pandang dia ada satu sudut, manakala sisi pandang ulama fiqh ada beberapa sudut yang berbeza. Okey, anak kita cuba contoh. Perempuan daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-20 warna hitam, darah dia semua warna hitam, pekat, bau busuk belaka daripada hari yang pertama dan hingga hari yang ke-20. Ulama mazhab Imam Syafi'i kata kembali kepada adat sebelum ni. Adat sebelum ni 7 hari haid dia. Jadi hari ni 7 hari haid dia. Hari ke-8 sampai hari yang ke-20 istihadah. Jadi tengok daripada sudut sifat sama tak haid dengan istihadah? Sama. Betul. Sebab itulah dalam fiqh dia tidak memberi satu sifat yang khusus untuk darah istihadah. Okey, boleh faham? Sebab dalam fiqh dia memandang kepada pentingnya pelaksanaan sembahyang dan pentingnya melakukan ibadat puasa. Ketika mana tidak diyakini darah tersebut haid, walaupun kuat tengok daripada sudut sifat haid, maka tidak gugur sama sekali kewajipan sembahyang dan puasa. Tetap wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa. Dan nama darah tu nak tak nama benda? Takkan nak tak darah haid. Kalau kita nak tak nama darah haid, bertentangan pula. Mu kata darah haid, tiba-tiba mewajibkan sembahyang. Nampak bertentangan pula. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Jadi tak boleh nak kata haid dan nak kata benda. Ikut tak lah, mu nak tak nama benda pun, yang penting bukan haid je. Darah. Tapi kena sembahyang. Dalam kitab fiqh, dia tak nama istilah. Nama dia istihadah. Jadi pendek kata, dalam fiqh penetapan sifat yang khusus untuk sifat darah haid tak ada. Kadang-kadang kita hukum istihadah sifat dia sama dengan haid. Okey, boleh faham? Kerana ulama fiqh dia pandang sudut pentingnya penjagaan ibadat sembahyang. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Okey, soalannya, perempuan mutahayyirah adakah dia berkekalan ataupun dia boleh jadi orang yang biasa? Jadi masalah benda ni sebenarnya kita kena melihat kepada apa yang berlaku. Tapi daripada sudut kemungkinan berlaku. Kemungkinan sampai ke mati tubik darah tu. Tapi kemungkinan yang lebih besar lagi adalah dia tidak berkekalan. Dia cari ubat, dia sebagai contoh kan, ataupun sampai umur 45 tahun dah mari dah darah sebagai contoh kan. Okey, habis tak ada mutahayyirah. Maksudnya
Kalau tengok kepada kemungkinan, benda tu mungkin berlaku secara berterusan. Dan kalau kita tengok kepada kebanyakan hak yang berlakunya adalah ada tempoh dia berhenti. Maksudnya jadi macam biasa balik lepas daripada dia makan ubat dan seumpamanya dia jumpa ke pakar sakit puang, benda hak yang masalah dia apa semua sekali, okey, selesai. Wallahu a'lam. Okey, ada kisah lain? Ustaz, ada minta penjelasan sikit. Tak pasal wanita yang uzur dan melintas masjid. Okey. Nak minta pandangan sikit berkenaan dengan wanita yang uzur melintas di dalam masjid. Ada 10 perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan nifas menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Yang pertamanya adalah sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Yang keduanya puasa, sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Yang ketiganya tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Yang keempatnya membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Yang kelima menyentuh Al-Quran. Yang keenam menanggung Al-Quran. Yang ketujuh cerai, suami haram cerai ketika isteri yang datang haid. Yang kedelapan berada di dalam masjid, berhenti dalam masjid. Yang kesembilan adalah melintasi masjid apabila dia bimbang darah titik. Yang ke-10 adalah haram suami dia menyetubuhinya. Dan menurut pandangan sebahagian daripada ulama, haram juga mengambil keseronokan di anggota yang di antara pusat dengan lutut. Hak yang kita nak bincang masalah melintasi dalam masjid. Perempuan yang haid menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia dua berkenaan dengan masjid. Yang pertama berhenti dalam masjid, yang keduanya melintasi masjid. Berhenti dalam masjid hukum dia adalah haram, manakala melintasi dalam masjid ia terbagi kepada dua. Yang pertama, dia tidak bimbang darah titik. Yang kedua, dia bimbang darah titik. Kalau dia bimbang darah titik dalam masjid, maka hukum dia adalah haram kerana ia menyebabkan najisnya masjid. Manakala kalau dia tidak bimbang darah titik, tak ada masalah. Dia tengah duduk kuliah, tiba-tiba air bocor. Dia pun cepat-cepat keluar daripada masjid. Keluar. Tubik luar tu tinggal pula kunci kereta, kunci motor, beg pitih tinggal. Nak buat mana? Nak suruh orang ambil, tak ada orang. Kata ulama boleh masuk, ambil tubik mula. Tak payah berhenti-berhenti ya. Tapi dengan syarat jangan bimbang titik darah. Kalau bimbang titik darah tak boleh. Dia kata tak apa, bocor gini tak teruk lagi sebab baru hujang kenyang-kenyang dah baru. Kalau hujang lebat lain Jadi tak ada masalah, dia masuk slow-slow, jalan kepik slow-slow, ambil gi tubik mula. Okey, beres. Tapi kalau misalnya hujang lebat dah, berjeruk dah, tak boleh ya. Okey, boleh faham kan? Wallahu a'lam. Jadi pasal tu dia kebiasaan dia macam kadang-kadang 8, kadang-kadang 7, kadang-kadang 6, 5, 4, 3. Dia kena ambil mana tu? Kena ambil yang paling dekat. Kan kita kabarkan ada ditetapkan untuk haid yang paling terakhir sekali. Kita boleh tengok pada muka surat muka surat apa? Okey, muka surat 36. Adanya itu ditetapkan dengan haid yang paling akhir sekali. Muka surat 36 dia ada tulis, adanya itu ditetapkan dengan haid yang paling akhir sekali. Kalau berbeza adat sebelum daripada ni, kena ambil adat yang paling akhir sekali. Melainkan, kita royak melainkan kalau sekiranya adat dia berbeza dan teratur 4, 5, 6 4, 5, 6 gitu umur dia 4, 5, 6, maka dia kena ikut adat dia gitu. 4, 5, 6 4 istihadah jadi 5. 4, 5, 6 4, 5 istihadah ambil 6. 4, 5, 6 istihadah ambil 4. Okey, boleh faham kan? Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain?
Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum perempuan membaca Al-Quranul Karim ketika datang haid adalah tidak dibolehkan dengan qasa Al-Quran. Manakala kalau dengan qasa zikir ataupun dengan qasa doa tidak menjadi masalah. Tapi bukan baca Quran start pada awal sampai kaki. Bismillahirrahmanirrahim, baca habis sampai kaki aku qasa zikir, mana mungkin gitu. Maksudnya tempat-tempat yang dijadikan zikir, ayat kursi sebagai contoh. Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quranul Karim ada bismillahilladzi alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Orang puan nak naik kereta belah-belah ada haid dia baca doa tu. Tak ada masalah sebab dia bukan doa qasa untuk baca Quran. Dia qasa untuk berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quranul Karim, tapi bukan dia qasa untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Okey. Kalau dia hafizah, kalau dia nak mengulang Quran, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama mengatakan tidak boleh walaupun dia hafizah. Cara dia nak mengulang Quran menurut pandangan majoriti ulama adalah dengan dia menggerak mulut dia saja tanpa bersuara. Kerana membaca mesti kena bersuara. Gerak mulut je tanpa bersuara. Macam orang puan belebel ke kawan dia, duk kata ke kawan dia duk bunyi suara. Dah kalau benda yang tak comel boleh buat, takkan benda yang comel tak boleh buat gitu. Faham? Kan ada orang kan dia nak kata kawan dia. Dia kata, tapi suara tak bunyi tapi dia kata. Pernah tak tengok orang puan buat gitu? Pernah? Ke biasa buat? Jadi kalau benda yang dah comel boleh buat gitu, kenapa tidak boleh untuk dalam pembacaan Al-Quran? Okey, boleh faham? Tu menurut pandangan majoriti ulama. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Namun menurut mazhab Maliki dibolehkan perempuan yang haid membaca Al-Quran. Dan tidak menjadi masalah perempuan yang hafal Quran dia bertaklid dalam mazhab Maliki dalam masalah membaca Al-Quran ketika dia datang haid. Tapi dengan syarat, pandangan mazhab Imam Maliki mensyaratkan ketika darah sedang keluar. Manakala ketika darah telah berhenti, maka tidak boleh dia membaca Al-Quran melainkan setelah daripada dia mandi wajib. Okey, boleh faham kan? Jadi dalam mazhab Maliki dibolehkan kepada perempuan yang sedang keluar darah haid membaca Al-Quran. Tapi pandangan majoriti ulama tidak dibolehkan. Sebaik-baiknya atas langkah ihtiyat, berhati-hati adalah mengambil pandangan majoriti ulama. Dan tidak menjadi masalah untuk bertaklid kepada mazhab Maliki. Tapi sebaik-baiknya mengikut pandangan majoriti ulama. Untuk mengelak daripada lupa Al-Quranul Karim, cara dia adalah gerak saja mulut dan lalukan Quran di atas hati. Gerak mulut. Boleh ke gerak mulut? Boleh. Memang benda tu dilakukan oleh ramai orang puang. Dia nak marah ke kawan dia, mulut bobek-bobek tapi suara tak bunyi. Allahu Rabbi. Mulut gerak laju pun dia duk kata ke orang tapi suara tak bunyi, dah boleh buat. Takkan baca Quran tak boleh. Wallahu a'lam. Apakah hukum perempuan yang haid mendengar Al-Quran? Hukum mendengar Al-Quran adalah dibolehkan bagi perempuan yang haid, tidak menjadi masalah, boleh. Nyanyi orang puan haid kalau dengar Quran pun tak boleh. Pasang Quran kat masjid gitu, orang puan haid kena tutup telinga seorang-seorang, takut dengar. Sebab dengar ni bukan perbuatan dia. Maksudnya perbuatan hak yang terjadi suara bukan melalui dia. Bukan dia sengaja nak dengar. Tak ada masalah. Sengaja nak dengar pun tidak menjadi masalah bagi perempuan yang haid. Ustaz, dia kalau untuk yang contoh orang tu kena histeria, kita ubatkan dia kan ada ayat-ayat khusus kan. Boleh tak? Boleh, tidak menjadi masalah. Kalau sekiranya perempuan kena histeria, duk ngelah, duk ngaung apa semua sekali, tapi baik. Jadi kita pun nak berubat dia, kita pun baca dah ayat-ayat ruqyah. Boleh. Sebab ia termasuk dalam zikir. Tapi bukan kita qasa baca Quran. Baca wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sebagai contoh, baca ayat-ayat tersebut, ayat ruqyah. Pagi, petang, siang, malam duduk tu, pagi sekali, petang sekali, histeria. Apa pagi baca, petang baca. Cuma kalau mai pagi, petang, siang, malam duduk histeria tu, diubat paling berkesan bagi perempuan adalah berkahwin ya. Win nikah teguh lah. Baik teguh kali. Baik, wallahu alam. Okey, ada lagi soalan lain?
Gana-gana? Dia kan duduk, dia tak ada kat di bawah cakap. Masa tu dia tengok sofa ataupun baru nak mandi, baru mandi. Okey, sekarang ni perempuan yang haid tidak boleh duduk dalam masjid ketika darah sedang keluar. Kalau baru nak mari, darah dah keluar lagi, tak ada masalah lagi. Faham tak? Maksudnya baru nak, darah dah keluar lagi, baru nak mari. Cuma tahu mana baru nak mari? Orang lelaki tanya. Sebab you WhatsApp dah tadi. Dah bukan you WhatsApp dah tadi. Maksudnya mungkin dah dia duk rasa sokmo kan. Oh, kalau gini ni dah dang 10 minit lagi mari ni. Okey, selama mana dah keluar tak ada masalah, boleh. Dah keluar je dah boleh. Okey, boleh faham kan? Wallahu a'lam. Ustaz, tapi kalau contoh ada program kat dalam masjid ni, contoh kalau dan nak masuk. Boleh tak nak masuk? Okey, sekarang ni apa jua program tidak mengharuskan seorang perempuan duduk di dalam masjid menurut pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. 4 mazhab kata ada program ke, tak ada program ke, tak boleh. Sebab dia sebab program tidak disyaratkan buat dalam masjid. Dan tidak ada pun sahabat-sahabiyat dulu membuat program dalam masjid untuk khusus untuk perempuan. Okey, boleh faham? Maksudnya tidak disyaratkan buat dalam masjid. Banyak lagi program yang boleh buat di luar masjid. Atas pandangan majoriti ulama tidak dibolehkan, melainkan atas pandangan mazhab al-Zahiriyah. Mazhab Ibn Hazmin al-Zahiri, Daud al-Zahiri mengatakan boleh. Dan satu pandangan dalam mazhab Hanbali dan satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh perempuan yang haid duduk dalam masjid. Dalam mazhab Hanbali satu pandangan, tapi bukan pandangan muktamad, adalah pandangan yang dipilih oleh Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan boleh perempuan yang haid berada dalam masjid. Namun pandangan yang difatwa di dalam 4 mazhab tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Okey, boleh faham kan? Cara dia mana? Cuba tu duduk di benda dipanggil beranda masjid. Beranda masjid bukan masjid. Itu sebagai contoh boleh duduk. Dia kata Allah duduk luar, duduk dalam masjid ada kipas. Tak payah dia bawa kipas sendiri. Kedai duit ada jual. Bawa sendiri. Maksudnya benda tu boleh cari. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Ustaz, saya tengah balik hak 46. Ha? Saya tengah balik hak 46. Dekat dia dah faham. Mana? 45 hari yang. Okey. Sekarang ni gini. Kalau kita cerita tadi, seorang perempuan yang pernah dah datang haid sebelum daripada ni, tiba-tiba pada bulan ni haid dia melepasi 15 hari tanpa dia dapat membezakan sifat darah, maka dia kena kembali kepada adat sebelum daripada ni. Kita kata adat ditetapkan dengan haid yang paling dekat sekali dengan bulan hak yang terjadi masalah ni. Jadi kalau hak yang sebelum daripada ni 8 hari, maka kena bagi 8 hari walaupun bulan-bulan sebelum daripada 8 hari 6 7 dak kira hak tu. Kena ambil hak yang paling dekat dengan bulan hak yang bermasalah. Okey, selesai. Melainkan kalau perempuan ni memang haid dia teratur gitu dah. Bulan ni 4, bulan ni 5, bulan ni 6, bulan ni 4, 5, 6. 2 kali dah pernah jadi gitu ataupun 3 kali dah. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tiba-tiba bulan ni istihadah. Maka bulan ni kita nak bagi berapa? Kata ulama, kalau teratur 4, 5, 6, kita tengoklah jatuh 4, 5, 6. Jatuh 4 ke 5 ke 6 untuk bulan ni. Boleh faham? Kalau jatuh 4, jatuh 5, jatuh 6. Boleh faham? Tapi kena benda tu teratur 2-3 kali. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Kalau 4, 5, 6, 3, 4 ngaruk sekali. Lepas tu, tu dah ambil kira. Yang teratur 4, 5, 6. 4, 5, 6. Bulan 1 4 dia. Bulan 2 5. Bulan 3 6. Bulan 4 4. Bulan 5 5. Duduk main gitu semua dia. Tiba-tiba bulan ni istihadah. Okey, kita tengok aturan dia berapa untuk dikirakan untuk bulan istihadah. Kalau 4 4, kalau 5 5, kalau 6 6. Okey, boleh faham kan? Wallahu a'lam.
sampai ke 20. Okey. Ni satu soalan yang comel. Ada dia orang perang ni tubik darah merah je. Darah merah. Tak ada pernah darah hitam. Tiba-tiba bulan ni tubik darah merah 6 hari. Okey, sama dengan adak dia. Hari yang ke-7 tubik darah hitam. Hai, pelik dia. 8, 9, 10 sampai ke 20. Allah, lebih daripada 15 hari. Start daripada hari yang ke-6. Saat ni berapa? 6 hari darah hitam. Start daripada hari yang ke-7. Darah hitam kan? Jadi bermakna sampai ke hari yang ke-20. Jadi badan bermakna darah hitam 14 hari. Darah merah 6 hari. Okey, kita nak kembali kepada adat ke ataupun nak kembali kepada sifat darah? Sini tempat kita nak bincang. Dalam masalah ni sebenarnya ada dua pandangan. Ada pandangan kena kembali kepada adat. Jadi hukum dia 6 hari. Ada pandangan yang kata kena kembali kepada sifat darah. Kembali kepada tamyiz. Maksudnya haid dia 14 hari. Mana pandangan yang lebih kuat? Pandangan yang lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab dua pandangan ni pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang lebih kuat adalah kembali kepada sifat darah. Sebab dia. Sebab kata ulama mazhab Imam Syafi'i, sifat darah ataupun tamyiz adalah sifat yang ada pada darah yang kita nak hukum. Manakala adat ni adalah benda yang ada pada perempuan terhadap perkara yang telah lepas. Hak yang paling dekat adalah sifat darah. Manakala hak yang adat dia hak lepas dah, hak lama dah. Jadi maka ambil hak yang paling dekat. Maka dihukumkan haid dia sebanyak 14 hari. Manakala hak yang 6 hari tu dihukumkan sebagai darah istihadah. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut. Okey, boleh faham? Okey, kalau hitang lebih daripada 15 hari, 6 hari merah, hitang lebih daripada 15 hari. Kita kabur dah tadi, nak hukum darah yang kuat haid, darah yang lemah istihadah, dia ada 4 syarat. Syarat yang pertama, jangan kurang daripada darah hitang daripada 24 jam. Syarat yang kedua, jangan lebih darah hitang daripada 15 hari. Sekarang ni lebih. Apabila lebih, maka dia mengambil hukum ghairu mumayyizah. Apabila mengambil hukum ghairu mumayyizah, maka kembali kepada adat. Jadi haid dia 6 hari. Kita boleh faham? Haid dia 6 hari. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Kalau terbeti masa mayan masa puasa, lepas tu kita pun kena mayan satu kan. Lepas tu kan asal dengan sahur tu kan satu waktu. Jadi sahur tu kena mayan ke? Niat untuk mayan sahur tu niat ke? Kotor ke? Okey. Soalannya, faham dah ke soalan ni kan? Jadi ketika dia nak memayar zuhur saat ni tu, adakah dia kena niat qada ataupun dia kena niat tunai? Sebenarnya dalam hukum fiqh, qada dengan tunai tidak disyaratkan di dalam niat. Qada dengan tunai tidak disyaratkan dalam niat. Ketika perempuan ataupun orang Kelantan tak panggil orang puan, ketika orang Tino tu nak sembahyang zuhur, maka apa hak yang patut dia niat? Tidak wajib dia niat qada, tidak wajib dia tidak tunai. Okey, soalannya adakah sembahyang zuhur dia tu qada ataupun tunai? Sebenarnya sembahyang zuhur dia bukan qada, bukan sembahyang zuhur dia tunai. Kerana waktu zuhur dan asar adalah satu waktu untuk dia. Melainkan kalau dia tak sempat untuk sembahyang zuhur di dalam waktu asar, maka wajib dia kena qada zuhur dan asar di dalam waktu maghrib. Wallahu a'lam. Okey. Orang yang uzur ni, dia contoh kalau dia masuk pertandingan tilawah atau hafazan, apa hukumnya? Okey. Orang yang uzur, contohnya dia masuk pertandingan tilawah ataupun pertandingan benda lagi hafazan. Apakah hukum dia? Hukum masuk pertandingan, hukum dia adalah diharuskan selama mana pertandingan itu bukan pertandingan maksiat. Harus. Lepas tu dah dia masuk pertandingan, lepas tu dia kena baca Quran lah. Okey, masuk pertandingan hafazan ke tilawah ke, ia sedikit pun tidak merubahkan hukum. Menurut pandangan majoriti ulama tidak dibolehkan, namun dibolehkan menurut pandangan mazhab Maliki.
Maka bagi perempuan hak yang masuk pertandingan hafazan, pertandingan tilawah tidak menjadi masalah. Dia bertaklid kepada pandangan mazhab Maliki, tak ada masalah. Boleh je. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Okey, tak ada, kita kena berhenti dah lah. Jadi kita rasa tak ada dah benda yang kita perlu bincang petang ni. Okey, last sekali. Wa khitamuhu misk. Dalam Quran kan? Benda apa makna wa khitamuhu misk? Dan penghujungnya adalah kasturi. Okey, soalan kasturi kita nak dengar benda. Last sekali. Waalaikumsalam. Okey. Jadi kesimpulan buang rahim. Kesimpulan buang rahim lah. Okey. Jadi seorang perempuan, nas'alullah as-salamata wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit kanser. Katakanlah seorang perempuan ni terkena penyakit kanser sehingga akan menyebabkan perlu dibuangkan rahim. Akhirnya setelah daripada melalui proses pembedahan, maka rahim dia dibuang. Tiba-tiba masih lagi ada pendarahan setelah daripada rahim dia dibuang. Apakah hukum darah tersebut? Anda baru ni masa lagi buat dijemput untuk bagi penerangan berkenaan dengan fiqh darah wanita kepada pakar-pakar pesakit puang, doktor-doktor pakar, nurse-nurse, lepas tu sister-sister baru ni di Hospital Ganu. Di antara soalan yang diajukan kepada anda soalan ni. Darah yang keluar setelah daripada buang rahim masih lagi ada darah. Kadang-kadang ada perempuan tu keguguran, terpaksa kena buang rahim apa semua sekali. Tidak ada rahim maka tidak ada tempat keluar darah tersebut, darah haid dan nifas. Jadi perempuan yang keluar telah dibuang rahim dia, kalau masih lagi ada darah tersebut, maka secara zahirnya darah itu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Darah itu dinamakan sebagai darah fasad yang tidak menggugurkan kewajipan sembahyang dan puasa. Maka wajib perempuan tersebut sembahyang dan puasa. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain lagi? Tak ada dah. Kita berhenti sini je lah untuk hari ni. Kita rasa insya-Allah ada manfaatnya dan kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita dan meminta maaf banyak atas kekurangan penyampaian. Jadi lepas Zuhur kita rasa tak ada dah. Sini je untuk hari ni. Terima kasih kepada pihak yang menyanganjur program ni dan terima kasih kepada muslimin muslimat yang menjayakan program kita 2 hari Maghrib dengan hari ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita dan memberi manfaat terhadap apa yang kita bincang dalam tempoh 2 hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.